Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kesemuanya daripada Cikgu Muhammad Syahrudin Muhammad Kalam, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Baiklah, anak-anak penonton di luar sana dan rakan guru, pada kali ini kita bersua lagi buat sekian kalinya, iaitu saya akan bersama anda pada hari ini untuk penulisan karangan lagi bagi pelajar tingkatan 4 dan 5. Dan kalau yang terdahulu, saya bersama anda dalam kaedah ataupun cara penulisan perenggan pendahuluan, tapi pada kali ini saya akan bersama anda dalam penulisan perenggan isi. Baiklah, sebelum itu kita selami dulu, kita selongkari dulu apakah yang penting dalam menjawab soalan bahasa Melayu penulisan karangan, iaitu bahagian A, baharangan, dan bahagian B, karangan umum. Ayo kita saksikan. Baiklah anak-anak pelajar, seperti yang telah pun saya paparkan terlebih dahulu sebelum ini, iaitu dalam karangan bahagian A, baharangan 30 markah telah diperuntukkan dan pelajar ataupun calon akan melihat gambar baharangan itu sama dalam bentuk gambar tunggal, gambar bersiri, bahan grafik dan sebagainya. Dan pelajar diminta menghasilkan satu karangan yang pentingnya iaitu jumlah patah perkataan. Mestilah antara 200 hingga 250. Kalau nak dapat cemerlang, kena ikhtiar biar sampai 200. Okey, dengan mudahnya kebiasaannya akan melibatkan dua muka surat. Okey, dan yang penting saiz tulisan itu amat membantu untuk memastikan karangan anda itu cukup dengan jumlah patah perkataan 200 hingga 250. Biasanya dalam muka surat itu pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketiga. Muka surat 3 halaman. Biasanya kalau 2 halaman baru cukup 200. Jadi kalau nak cemerlang, pastikan berusaha untuk menghasilkan 2 muka surat setengah ataupun 3 muka surat. Baiklah anak-anak pelajar. Manakala untuk bahagian B pula, bahagian B macam biasa anda dibekatkan 5 dimensi soalan, iaitu diri, keluarga, masyarakat negara, antarabangsa dan komponen sastra. Dan anda diminta memilih satu sahaja soalan yang perlu dijawab. Yang pentingnya kalau anda lihat pada skrin, iaitu jumlah patah perkataan tidak kurang. Perkataan tidak kurang itu kena berhati-hati. Tidak kurang 350 patah perkataan. Dengan kata lain, 4 muka surat barulah selesa di hati. Okey anak-anak. Jadi kita lihat sekarang apa yang seterusnya yang abang nak kongsikan. Cikgu dan juga nak kongsikan syarat asas. Kalau yang lepas saya dah tunjukkan, tapi perkara ini perlu diberi ingatan pada pelajar. Sentiasa diingatkan supaya pelajar masih berpegang pada prasyarat untuk memperoleh cemerlang dalam penulisan karangan, iaitu saya telah galurkan kotak, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, A di hujung sana, kemudian B di sini. Prasyarat. Prasyarat itu maksudnya syarat asas. Jadi untuk makluman bahagian A kita ada markahnya kalau kita lihat di sini ya, anak-anak. Okey, markah di atas sana iaitu 26 hingga 30, manakala bahagian B yang di tengah atas saya ini iaitu 80 hingga 100. Jadi kita kena targetlah, itu adalah markah cemerlang. Jadi cemerlang yang pertama prasyaratnya dari segi saiz muka surat, iaitu tulisan anda mestilah mencukupi antara 200 hingga 250 dan melebihi 300. Okey, melebihi 350. Jadi anak kena faham dari segi itu. Tapi nombor satu tu kita tak boleh terikat sebab bergantung pada saiz tulisan pelajar. Yang kedua, kebiasaannya untuk baharangan kita berikan 3 isi. Okey, untuk 3 isi. Jadi kalau dia bagi gambar tu lebih daripada 3 isi, anak-anak boleh sebut juga isi yang keempat. Dan kalau anak nak tambah isi lain pun boleh. Tapi ingat, pengurusan masa amat penting. Jadi jawab 3 isi dengan baik, dengan matang, insya-Allah akan dapat cemerlang. Okey. Kemudian untuk bahagian B, kepada anak-anak yang mempunyai banyak idea, anda boleh memberikan 5 isi untuk perenggan isi, dan kalau mereka yang kurang mempunyai idea, anda boleh bagikan 4 isi. Yang penting matang dan cemerlang. Baiklah, yang ketiga dalam penulisan karangan, kita nak pastikan karangan pelajar itu menarik, sedap didengar,
puas hati dibaca. Jadi kena ada ungkapan bahasa indah ataupun ungkapan menarik. Dan anak-anak perlu ingat, ungkapan bahasa indah ini tidak semata-mata peribahasa. Anak-anak boleh masukkan lirik lagu. Sebahagiannya. Anak-anak boleh masukkan tafsir ayat Al-Quran. Okey, boleh masuk pantun dan sebagainya. Jadi terpulang pada kreativiti pelajar untuk menghasilkan perenggan-perenggan dalam penulisan karangan supaya nampak lebih matang dan menarik dibaca. Kemudian yang keempat iaitu penggunaan kosakata aras tinggi, dan anak-anak perlu minimumkan kesalahan-kesalahan bahasa. Dari segi penggunaan kosakata, apabila pelajar menggunakan kosakata yang menarik, pastinya karangannya dapat lebih matang, nampak lebih matang. Okey, dan juga ayatnya pastinya gramatis. Dan yang kelima anak-anak iaitu penggunaan penanda wacana. Pada penulisan perenggan pendahuluan, Abah akan bekalkan kepada anda beberapa penanda wacana yang boleh jadikan panduan ataupun bantuan untuk anda menulis karangan nanti. Jadi penggunaan penanda wacana ini penting supaya dapat menunjukkan kesinambungan idea yang hendak diutarakan oleh pelajar. Okey, baiklah anak-anak. Ayuh kita lihat antara penanda wacana sebelum kita pergi pada perenggan pendahuluan. Antara penanda wacana yang Abah dapat kongsikan bersama anda pada skrin. Okey, yang pertama contoh kita lihat penanda wacana memulakan pendahuluan. Okey, ada kat atas sana. Anak-anak boleh tengok bagaimana contoh penanda wacana pendahuluan. Kemudian ada penanda wacana ayat contoh pun ada. Okey, penanda wacana ayat isi utama di hujung sana pun ada, dan penanda wacana untuk ayat huraian ada. Ini contoh. Jadi apabila kita menggunakan penanda wacana yang betul, maka mudah untuk pemeriksa ataupun orang yang baca memahami jalan cerita, dan yang penting bahasa kita menarik. Okey, kemudian kita lihat lagi apa lagi ada penanda wacana. Penanda wacana sebenarnya iaitu penanda wacana ayat peribahasa. Okey, bila kita nak masuk ayat peribahasa, kita jangan terus masuk peribahasa secara mendadak. Jadi mungkin ayat itu tidak menarik. Jadi bila nak masuk peribahasa, kita letaklah ayat-ayat yang sesuai seperti mana yang Abah dah berikan di situ. Dan pelajar yang kreatif, mereka akan mungkin boleh menggunakan peribahasa yang terbalik maknanya. Misal kata, kalau kita kata, semangat kejalanan amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, andai kata sikap seperti enau dalam berluka masih ada dalam diri seseorang, enau dalam berluka melepaskan pucuk masing-masing, masih ada dalam diri seseorang individu, mana mungkin perpaduan dapat kita bentuk. Maksudnya, pelajar menggunakan peribahasa yang berlainan maksud untuk menerangkan kepentingan perpaduan. Itu pelajar yang kreatif. Dengar pun nampak sedap je ayatnya. Okey, kemudian ayat penegasan. Ayat penegasan penting untuk kita menegaskan isi dalam sesebuah perenggan isi itu. Kita nak tegaskan isi, maka kita gunakan ayat penanda wacana ayat penegasan. Nampak dia hebat. Dan yang terakhir, kita perlu membuat ayat penanda wacana ayat kesimpulan. Itu antara penanda wacana yang anak-anak boleh gunakan dalam penulisan karangan supaya nampak karangan anda mantap, bahasa gramatis dan isi nampak padu, matang yang penting. Okey, baiklah anak-anak. Ini Abah kongsikan bersama anda. Ini antara contoh, contoh. Banyak kalau anak-anak tengok, iaitu kosakata aras tinggi yang anda boleh kongsi dengan kawan, yang anda boleh guna dalam penulisan karangan anda supaya bila orang baca nampak, wah baguslah karangan ni, nampak dia punya penggunaan bahasa aras tinggi. Ada contohnya kita tengok tu, obses, terlalu terikut-ikut. Okey, enteng, ambil mudah. Jadi bila kita baca karangan itu, kombinasi kosakata aras tinggi dengan ayat dalam penulisan itu menampakkan penulisan karangan ini lebih mantang dan ayatnya nampak gramatis. Okey, tapi kena pandai guna. Jangan salah guna. Baiklah anak-anak, kita pergi kepada teknik penulisan karangan mudah menjurus kepada perenggan pendahuluan. Okey, sebelum tu anak-anak di luar sana, Abang nak kongsi. Nak share kan? Nak share, ini adalah inovasi. Inovasi yang Abah buat sebagai guru cemerlang. Abah paparkan inovasi ini dan saya kongsi bersama seluruh pelajar di seluruh negara dan rakan guru, iaitu inovasi penulisan karangan saya, iaitu perenggan pendahuluan, MISOP yang saya telah bentangkan, yang telah saya sampaikan dan telah saya kongsikan dalam video sebelum ini. Yang kedua adalah perenggan isi yang hari ini Abang nak cerita, iaitu I have to cup. Tadi MISOP. MISOP tu masuk, saya buat gambar MISOP walaupun ejaannya SO, tapi sebab gambar MISOP
supaya pelajar senang ingat nak makan mi soup. Bila dah makan mi soup, sedap pedas kan? Jadi bila pedas nak air. Jadi peringkat isi, I have 2 cup kat situ. I have 2 cup. Maksudnya, saya ada 2 cawan. Itu letak gambar 2 cawan tu. Jadi senang dah makan mi soup, pedas, ingat 2 cawan. Okey. Kemudian penutup. Penutup nanti kita buat sesi lain untuk saya terangkan perenggan penutup di sini, iaitu sahasa. Okey, dah makan mi soup, kenyang, pedas, minum air 2 cawan. Minum air 2 cawan dah kenyang, dah kenyang tu ada bunyi sahasa. Itu dia penutupnya. Ini nanti kita ceritakan. Okey, baiklah. So, kawan-kawan, rakan-rakan guru dan juga anak-anak pelajar luar sana, sekali lagi Abah paparkan soalan tahun lepas, iaitu soalan SPM tahun 2019, soalan 1B berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam memupuk amalan membaca, dalam kalangan anak-anak. Jadi kita nak tengok bagaimana soalan ini Abah kembangkan kepada formula I have 2 cup untuk mengembangkan perenggan isi. Ayuh kita saksikan. Baiklah. Sebelum tu ini abang nak cerita. Okey. Kalau anda lihat pada skrin yang saya paparkan, formula I have 2 cup. I itu apa? I itu adalah isi. Okey. Anak-anak yang sedang menonton boleh buat catatan. I itu ialah isi ayat pertama. Ayat kedua, H1 iaitu huraian. Okey, huraian 1 ini anda boleh kembangkan dalam bentuk ayat tanya, iaitu bagaimana dengan mengapa. Anda munculkan persoalan dalam ayat itu, bagaimana atau mengapa. Nanti bila tengok contoh, mungkin senang lagi nak faham. Okey, kemudian ayat ketiga, ayat contoh. Ingat tu, dalam karangan kita kena bagi contoh yang nyata. Contoh yang maujud, yang orang boleh faham. Selalu berlaku, pelajar tulis ayat contoh, dia kata apa? Kerajaan mengadakan kempen untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Jadi di sini, apabila kita baca karangan pelajar ini, dia kata, kerajaan mengadakan kempen. Tapi kempen tu tak sebutkan kempen apa. Bila tak sebut kempen apa, jadi macam tak jelas. Jadi bila nak sebut kempen, anak-anak di luar sana bila tulis, guru-guru boleh ambil panduan, iaitu bila nak sebut kempen, kena sebut kempen itu dengan jelas. Sebagai contoh, kita boleh kata, kerajaan mengadakan kempen Cintai Sungai Kita untuk melahirkan kesedaran dalam diri masyarakat akan kepentingan menjaga sungai. Kempen Cintai Sungai Kita. Kan nampak? Sebut biar jelas. Kempen gotong royong membersih taman perumahan. Begitu. Jangan kata kempen umum. Siapa tahu? Biar jelas. Jangan keliru. Nanti pening kepala. Pastikan bagi contoh yang nyata. Kemudian ayat yang keempat. Ayat keempat, anak-anak pelajar, rakan-rakan guru boleh minta pelajar kita untuk huraikan. Huraian kedua sama ada kesan atau langkah. Kesan atau langkah. Jadi bila ada huraian yang seterusnya, pelajar ada panduan bagaimana nak kembangkan isi itu untuk nampak matang. Pastinya kita mahukan pelajar kita buat dengan matang. Dan yang kelima, ini menarik. Rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar di luar sana, dalam sesuatu karangan, ungkapan bahasa indah ataupun ubi ataupun ungkapan menarik amat penting bagi menunjukkan bagaimana mahir pelajar menggunakan frasa-frasa menarik, menjadikan ayat itu lebih gramatis. Jadi ubi ni, misal kata pelajar menggunakan pantun dalam penulisan karangan. Saya bagi satu contoh pantun yang saya cipta secara spontan. Contohnya, tapi ingat sebelum tu, bila buat pantun, galakkan pelajar kita menggunakan unsur alam, iaitu flora dan fauna. Janganlah buat pantun pergi ke kedai membeli ikan, kedai dah tutup. Jangan. Pantun pergi kedai tu memang dah tak berapa sesuai, orang kata tak valid dah. Jadi kalau nak buat pantun, rakan-rakan guru, anak-anak pelajar nak buat pantun, buatlah pantun berkaitan alam sekitar, dia punya pembayang dan maksud tu apa dia tema yang kita nak cakap. Contoh ya, abang nak kata temanya berkaitan dengan perpaduan. Abang buat spontan ni. Cikgu dia buat tema pantun spontan ni. Contoh kita kata, mekar melati, subur di taman, dipetik teruna, buat sidara. Andai pertiwi, kukuh perpaduan, bersama membangun kemajuan negara. Jadi maksudnya ada bunyi an-a. Jadi dalam pantun tersebut ada rima AB. Barulah kena temanya ataupun rimanya. Janganlah pantun rima ikut rima syair. Itu abang selit sikit. Kalau nak masuk pantun, malahan
Kalau para pelajar ataupun rakan guru yang mempunyai sumber ataupun maksud ayat Al-Quran yang boleh dipelajar tulis dalam terjemahannya. Contohnya kalau pelajar-pelajar sekolah agama, mereka mahir tentang makna ayat Al-Quran. Jadi mereka boleh guna potongan itu, makna itu dalam penulisan karangan. Misal kata, Abang ambil satu contoh. Misal kata berkaitan dengan alam sekitar. Maka pelajar sekolah agama yang mereka tahu, mereka mungkin boleh guna. Mungkin pelajar bukan sekolah agama pun boleh guna. Contoh dia kata, dalam Al-Quran, Allah ada mengatakan, sesungguhnya Allah amat murka kepada makhluk yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi ayat tersebut boleh digunakan sebagai menggambarkan bahawasanya pentingnya penjagaan alam sekitar. Jangan kata pelajar Islam saja. Pelajar yang bukan Islam pun tak salah menggunakan maksud ayat Quran, tukarkan Allah itu kepada Tuhan. Contoh dia kata Tuhan ada menegaskan, tidak menjadi kesalahan. Jadi itu antara tip yang Abang kongsi dengan anak-anak murid saya dalam kelompok pelbagai ras ataupun bangsa untuk menjawab pendapat cemerlang A dalam peperiksaan nanti. Baiklah. Okey, saya anak-anak lihat kan? Tengok ni. Nampak ni apa? Okey, nampak ni kan? Ni ubi. Sebelah ubi ni ada kebat. Kenapa saya buat slash, buat sempang kebat? Ni ada sempang, ada kebat. Kenapa? Okey, saya yakin dan percaya. Bukan Abadin saja, dan semua guru di luar sana. Betul kan? Kadang-kadang pelajar kita, dia tak mahir pun menggunakan ungkapan bahasa indah ataupun peribahasa dalam karangan. Dia tak ada idea. Dia tak pandai nak matching. Dia tak pandai nak matching bagi au dengan tebing untuk tajuk kejiranan. Dia tak pandai nak matching bersatu teguh bercerai roboh. Dia tak dapat nak matching. Jadi kadang-kadang mereka mengalami masalah block mental ataupun blank, tak dapat nak idea. Jadi kalau tak dapat rakan-rakan guru dan anak-anak pelajar di luar sana, jangan pening, jangan resah, jangan resah. Kita ada pelbagai cara. Sebagai guru cemerlang, saya cuba membantu anda, iaitu kalau anak-anak lupa untuk menulis ubi, ni kan, ni ubi ni, bukan ubi keledek, bukan ubi Stella ni, bukan ubi ni, ini ubi lain Ini adalah ungkapan bahasa indah, peribahasa. Tapi hari ni abang nak ajar kebat. Kalau anak-anak tak faham ubi ataupun tak dapat idea buat ubi, anak-anak boleh tulis kebat. Kebat ni maksudnya semua orang tahu, kemahiran berfikir, aras tinggi. Tapi dalam bahasa Melayu, bagaimana ayat karangan kemahiran berfikir aras tinggi? Abang nak kongsi dengan anda. Kalau ayat bahasa Melayu karangan berfikir tinggi, maksudnya kesan mendalam. Okey, misal kata, kalau kita kata kepentingan membaca, kesan mendalamnya apa? Kesan mendalamnya pastilah, pelajar lupa nak letak membaca jambatan ilmu. Dia lupa peribahasa, jadi dia boleh tak kesan mendalam. Kesan mendalam apa? Dapat melahirkan generasi berminda kelas pertama dan dapat memajukan ekonomi negara. Maksud dia punya deep impact, orang putih cakap. Kesan mendalam. Jadi baru nampak. Dan ada juga pelajar tanya, boleh tak cikgu, boleh tak Abadin, kita masuk ubi, kita masuk kebat, boleh tak? Boleh, lagi mantap. Okey, jadi jangan paksa pelajar. Kalau mereka pandai guna ubi, silakan. Kalau mereka pandai guna kebat, silakan. Pandai guna dua-dua, silakan. Boleh belaka. Dan akhirnya dalam pengisi kita kena buat ayat penegasan. Ayat penegasan memang penting. Sebab apa? Sebab kita nak ingatkan pada pembaca bahawa isi itu adalah benar dengan apa yang kita nyatakan pendapat kita. Jadi ayat penegasan ni banyak kaedah. Kalau kamu anak-anak pelajar lihat Perdana Wacana tadi, sudah terang lagi berseluruh jelaslah bahawa memang tidak dapat dinafikan. Itu semua bentuk-bentuk Perdana Wacana ayat penegasan. Okey, abang dah kongsi formula I have to cup. Ayuh kita lihat bagaimana contoh formula ini dikembangkan mengikut tajuk SPM nombor 1B, iaitu tentang peranan ibu bapa. Mari kita lihat, saksikan. Okey anak-anak, nampaknya agak besar huraian saya ini. Okey, kita lihat yang pertama, ayat isi iaitu antara peranan ibu bapa dalam memupuk amalan membaca. Kalau anak-anak lihat kotak atas kali tu, tulisan warna hitam tu iaitu membawa anak-anak ke perpustakaan pada hari hujung minggu. Maksudnya kita mulakan, kita beritahu peranan ibu bapa, isinya warna hitam itu iaitu membawa anak-anak ke perpustakaan pada hari hujung minggu. Biasa pergi library? Biasa anak-anak biasa sebut library kan. Library itu bahasa Inggeris. Biasa pergi perpustakaan, biasanya hari hujung minggu. Kalau tak jauh duduk di bandar, mudah untuk pergi ke perpustakaan. Tapi yang duduk kampung pun boleh. Anda ada perpustakaan desa dan sebagainya. Baiklah anak-anak. Kemudian ayat huraian 2. Tadi kita dah beritahu isi.
membawa anak-anak ke perpustakaan awam. Jadi kita lihat ayat huraian 2. Okey, ingat ayat huraian 2 tadi anak-anak boleh bagi bagaimana ataupun mengapa. Jadi di sini Abah Hadi pun kembangkan ayat huraian 2. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila ibu bapa membawa anak-anak mereka ke perpustakaan pada hujung minggu, dapat mengisi masa senggang anak-anak dengan perkara yang lebih berfaedah. Masa senggang tu maksudnya waktu lapang. Jadi apa dia punya nak huraikan tu? Abah ambil bagaimana. Jadi bagaimana dapat mengisi masa senggang. Betul tak? Kalau hujung minggu tidur je, bangun lewat, asyik main permainan video je, jadi rugi. Jadi kita dapat pergi perpustakaan, dapatlah baca buku. Tak semesti baca buku pelajaran. Mungkin anda boleh baca ensiklopedia. Mungkin anda baca buku komik dan sebagainya. Okey, jadi itu dari segi huraian. Kemudian bagaimana Abah bagi contoh yang jelas supaya nampak oleh pelajar-pelajar ataupun rakan guru. Contohnya, sebagai contoh, contoh ni pernah wacana banyak. Sebagai contoh, tamsilnya, misalnya banyak. Okey, jadi sebagai contoh, anak-anak akan dapat menghabiskan masa dengan membaca dan mencari maklumat di perpustakaan awam secara terancang dan lebih mudah dengan adanya pelbagai bahan dan sumber rujukan di situ. Maksudnya, contoh kita bagi, bila pelajar pergi ke perpustakaan awam, dia boleh cari banyak maklumat. Okey, baiklah. Kemudian ayat 2, huraian. Okey, huraian ayat contoh. Secara tidak langsung, maksudnya bila secara tidak langsung, ini menunjukkan kesan. Okey, secara tidak langsung, aktiviti ini dapat menghindarkan anak-anak, ni tengok ni frasa ni, menghindarkan anak-anak mereka daripada terjebak dengan gejala negatif yang memberikan ilmu pengetahuan yang pelbagai kepada anak-anak. Bila kita ada masa tu dengan input yang berfaedah, pasti kita tidak terlibat dengan gejala negatif. Betul kan? Setuju? Okey. Dan seterusnya, Abah masukkan ubi. Okey, anak-anak kena lihat. Apabila kita nak masukkan ubi, ungkapan bahasa indah, kita tak boleh terus masuk peribahasa dengan somborono. Somborono sebarangan. Kita harus masuk dengan ayat yang betul. Contohnya, sesungguhnya, kita tengok di sini, sesungguhnya budaya membaca itu wajar disemat dalam diri setiap individu kerana masyarakat membaca, masyarakat berilmu. Ini Abah tak bagi peribahasa. Abah bagi slogan, masyarakat membaca, masyarakat berilmu. Atau Abah buat A ni. A ni maksudnya atau lah ni. Ni. Okey, atau ayat bawah ni ayat kebat. Okey, secara tidak langsung apabila budaya membaca pada berjaya diterapkan dalam diri anak-anak sedari awal lagi, pastinya negara akan melahirkan generasi yang mampu bersaing di pentas global ke arah mencapai kemajuan negara. Maksud apabila ramai budak membaca ni, kita dapat melahirkan generasi yang bijak pandai dan bersaing di pentas global. Itu ayat kebat. Nak masuk dua-dua? Boleh. Nak masuk dua-dua, nak combine pun boleh. Lagi bagus. Okey, dan ayat penegasan, ingat, kita akan ulang balik ayat pertama dalam nada penegasan. Contohnya, sudah terang lagi bersuluh bahawa ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka ke perpustakaan pada hujung minggu untuk memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Jadi itulah ayat penegasan. Maksudnya kita tegaskan balik ayat pertama. Okey, baiklah anak-anak. Nampaknya anda dapat satu contoh bagaimana kita nak kembangkan idea, kembangkan isi dengan ayat yang gramatis, dengan ubi yang menarik, dengan ayat penegasan untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey. Baiklah. Ini saya nak ingat pada anak-anak. Sangat penting. Yang ini sangat penting. Okey, kepada anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan SPM, anak-anak pastikan bila buat karangan, jangan menghasilkan karangan yang pattern tu. Tu atas tu. Tu dia. Kenapa? Sebab bila karangan pattern, orang yang membaca dapat memberi tanggapan bahawasanya anda mengarang mengikut acuan ataupun yang telah dirancang. Jadi untuk mengelakkan pandangan orang yang menanda kertas kita, pandangan orang bila baca karangan kita, iaitu kita buat karangan pattern, karangan yang ada acuan, maka dalam berdasarkan ayat tadi, cikgu tunjuk semula slide sebelum ni, tengok sikit. Ni ayat ni kan, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, kita tak boleh jawab menggunakan formula ini, urutan ini untuk kesemua perenggan. Jadi anak-anak kalau boleh, ayat pertama dan ayat ke-6, anak-anak kekalkan di posisi 1, 6. Kemudian ayat ni, nampak ni, ayat 2 hingga 5, anak-anak bebas membina ayat mengikut kesesuaian idea.
Okey, dan mengikut urutan yang bebas. Contoh beginilah. Tengok ni. Saya balik kembali ke slide tadi. Okey, ayat pertama anak-anak guna. Okey, contohnya antara peranan ibu bapa, okey, membawa anak-anak ke perpustakaan. Jadi anak-anak kemudian ayat kelima ni bawa naik ke nombor 2. Naikkan dia ke tingkat 2 untuk perenggan isi yang seterusnya. Jadi nampak berbeza. Mungkin anak-anak boleh naik ayat peribahasa bawa ke perenggan kedua. Okey, kalau ambil contoh lain lah. Apabila abang bagi satu contoh lain, okey, anak-anak lihat pada kotak yang dipaparkan, tapi saya terjemahkan dalam isi kedua. Ya, okey, isi kedua, contoh kita kata ibu bapa sebagai suri teladan. Okey, dengar ayat saya. Okey, saya pun masuk isi kedua. Beralih kepada perspektif yang seterusnya tentang peranan ibu bapa memupuk amalan membaca kepada anak-anak adalah melalui suri teladan kepada anak-anak. Okey, itu isi yang cikgu bagi, iaitu suri teladan. Jadi anak-anak, lepas tu saya tak terus masuk ayat kedua iaitu ayat huraian, tapi saya ambil ayat kelima. Saya pun bawa naik ayat kelima ke kotak nombor 2. Okey, saya pun kata, okey, teladan yang ditunjuk oleh ibu bapa kepada anak-anak ini amat penting kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya untuk melahirkan anak-anak yang bijak dan juga dapat mengurus waktu dengan baik dengan mengamalkan budaya membaca. Maksudnya, ayat kelima peribahasa tadi, abang naikkan dia kepada kotak yang kedua. Jadi nampaklah karangan itu tidak menghasilkan karangan yang pattern ataupun acuan. Jadi itulah peringatan Cikgu Din ataupun Abah Din kepada anak-anak di luar sana yang akan menulis karangan dengan baik dan juga kepada rakan-rakan guru yang ingin jadikan panduan kepada anak-anak untuk menulis karangan dengan baik dan matang ataupun cemerlang. Jadi anak-anak, dua formula yang saya nak kongsikan. Sebagai guru cemerlang, kita jangan kena ikut ilmu. Kita kena kongsi formula-formula lain untuk membantu anak-anak Malaysia dapat mengarang dengan cemerlang dan baik. Jadi bersama-sama formula Abah Din tadi, iaitu I have to cup, saya kongsikan juga formula sahabat-sahabat saya dari seluruh Malaysia. Misal kata, formula yang lain, yang pertama saya bagikan iaitu formula I miss plus C plus api. Iaitu I miss campur C campur api. Okey, formula ini iaitu hasil daripada idea Cikgu Ramli, jurulatih utama Sabah. Saya sebutkan nama beliau, saya kreditkan nama beliau kerana beliau adalah sahabat saya yang sama-sama berkongsi ilmu. Jadi formulanya I miss plus C plus api maksudnya isi, mengapa, impak, sekiranya, sepatutnya, contoh dan ayat penegasan. Jadi anak-anak boleh buat urutan yang lain apabila membina perenggan isi supaya nampak lebih matang. Dan formula yang kedua iaitu formula yang biasa digunakan oleh para pelajar seluruh negara daripada asalnya pada negeri utara, iaitu imbakuk. Tapi Abah Din tukar kepada imbakecup. Saya buat sedikit improvisasi, iaitu imbakecup, iaitu isi, mengapa, bagaimana, kesan, contoh, ubi dan penegasan. Jadi anak-anak, formula-formula lain yang Abah kongsi ini tujuannya satu, melahirkan karangan yang cemerlang, isi yang mantap dan pastinya anda puas hati apabila mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Bukan sekadar dalam peperiksaan, tetapi apabila orang membaca karangan kita, menunjukkan peribadi kita yang mempunyai pemikiran yang berminda terbuka. Jadi, gunakan sebaik mungkin untuk memastikan penulisan karangan ataupun perenggan isi karangan anda mantap dan cemerlang. Ingat, bintang yang saya berikan pada anda tidak sewenang-wenangnya. Karangan anda perlu mempunyai isi yang tepat, huraian jelas, contoh yang nyata, penegasan dan ada aksesorinya iaitu ungkapan bahasa indah, penanda wacana yang baik dan kosakata yang tinggi. Ingat 7 bintang yang selalu Abah pesan dalam tayangan-tayangan video saya dan pastinya anda boleh buat dengan terbaik. Dan ini adalah contoh perenggan isi yang rakan guru boleh kongsikan, ya. Rakan guru boleh kongsikan perenggan isi ini untuk latihan dalam kelas. Anak-anak pun kadang-kadang mereka simpan formula ini dan bila setiap kali buat karangan perenggan isi, mereka akan isikan ayat-ayat yang sesuai dengan penanda wacana yang sesuai untuk lebih mantap. Jadi anak-anak, terima kasih kerana memberi ruang kepada saya berkongsi dengan anda. Ingat, renungan bersama. Kalau asalnya benih yang baik, terhumban ke laut menjadi mutiara, tercampak ke daratan menjadi permata, terawang di udara menjadi kejora. Tanya diri kita, bagaimana usaha kita? Yang penting sentiasa panjatkan doa kepadanya untuk menjadi pelajar yang cemerlang dunia akhirat dan berbakti pada ibu bapa, agama dan bangsa. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Din
dari Kota Baru, Kelantan, dan semoga bermanfaat untuk anda semua. Kita jaga kita, dan kepada anda yang ingin terus bersama saya dalam pelbagai video rakaman yang seterusnya ataupun video-video pembelajaran dan sebagainya, bolehlah layari saya punya channel YouTube dan saya punya IG. Dan sehingga kita